Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung part yang kedua soalan MRSM. Okey, soalan 6, diberi satu fungsi kuadratik. So dia bagi satu fungsi kuadratik pada kita 4x tolak mx square plus 8 tolak 3m mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Okey, salah satu punca ialah satu. Okey, dekat sini pelajar kena faham apa maksud dua punca nyata. Okey, cikgu bagi satu contoh. Okey, katalah ada satu soalan macam ni. Okey, first kali dapat soalan dalam bentuk A macam ni, kita akan buat dua bracket. Okey, dua bracket sama dengan kosong. So, kita just tekan calculator je lah. Mod equation. So, anak panah sebelah degree. So, 2. So, A dia ialah 3. B dia ialah negatif 5. Okey, C dia ialah negatif 2. So, kita akan dapat X2. Okey, dan lagi satu pecahan lah. Negatif 1/3. So, dekat sini kita dapat X sama dengan 2. Kat sini dapat X sama dengan negatif 1/3. So, kalau dekat sini sama dengan 2 dalam bracket, tolak 2 lah. Okey, kalau kat sini ada pecahan, 3 ni bawa pergi depan. So, 3X. Kalau kat sini negatif, dalam bracket tambah 1. Okey, 2 ni 2 ni, X sama dengan 2 dengan ni ialah punca nyata tu. Okey, maksudnya untuk soalan macam ni, dia dah bagi dah pada kita X sama dengan 1. Dia dah bagi dah. X sama dengan 1. So, kita kena cari X lagi 1. Biasanya macam tu lah. Okey, so kita tengok soalan. Okey, cari nilai bagi M. So, macam mana kita nak cari nilai bagi M? Kita masukkanlah X ni 1 dekat sini. So, cikgu tulis balik dekat bawah. Mana soalan dia? 4X tolak MX kuasa 2. 4X tolak MX kuasa 2 tambah 8 tolak 3M. Tambah 8 tolak dengan 3M. So, dekat sini kita jadikan dia sama dengan kosong lah. Okey, soalan yang pertama ni dia nak M. So, bila dia nak M, kita kena masukkan X yang kita ada tu 1 lah. So, 4 darab dengan 1 tolak dengan M. 1 kuasa 2 tambah dengan 8 tolak dengan 3M. Okey, sama dengan kosong. So, dekat sini kita settlekan dia. 4 darab 1, 4 lah. 4 bawa pergi sebelah. So, negatif 4. Okey, negatif 4. So, 8 bawa pergi sebelah. Negatif 8. So, yang kita tinggal negatif M. Okey, tolak dengan 3M. So, yang kita tinggal kat sini. So, negatif M tolak 3M. Jauh sangat ni. Okey. Tolak 4 tolak dengan 8 tadi. So, negatif 4M sama dengan negatif 12. So, yang ni kalau negatif-negatif kita buanglah. So, M sama dengan 12 bahagi dengan 4. So, kita dapat 3. Okey, settle untuk nilai M. So, nilai M ni biasanya kalau kita buat dia dalam bentuk ARM, kita masukkan nilai dia 1 markah dan jawapan dia 1 markah lah. Okey, seterusnya kita nak cari satu lagi punca yang kita ada X sama dengan 1. Okey, kita nak cari lagi satu daripada persamaan yang diberilah. Tapi sekarang ni M tu dia dah bagi 3. So, M tu dah bagi 3, kita masukkan balik. Okey, so 4. Okey, 4X tolak dengan 3. X kuasa 2 tambah dengan 8 tolak dengan 3. So, M tu ialah 3. Sama dengan kosong. So, dekat sini kita selesaikan dia. So, negatif 3X kuasa 2
So tambah dengan 8 tolak dengan 9. Okey. So yang ni 4x ni kita salin baliklah. Okey, sama dengan kosong. Dekat sini kita selesaikan dia dan kita susun. Kita susun dia, jadikan dia positif untuk kita tekan kalkulator mudah. So kita settlekan 8 tolak 9 negatif 1. Maksudnya kita ada 4x tolak 3x kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong. Jadi kita susun balik. Kita bawa yang ni semua ke sebelah lah, biar dia jadi positif kan. Okey, so yang kita dapat, maksudnya kalau 3x bawa ke sebelah tu, so 3x kuasa 2. So positif 4 bawa ke sebelah, so tambah dengan 4x. So negatif 1 bawa ke sebelah, so tambah 1. Okey, kat sini negatif. Okey, sama dengan kosong. Dia nak mudah macam ni. Tapi sebenarnya pelajar boleh susun je dekat sini tu. Okey, seterusnya kita buat 2 bracket siap-siap. Buat 2 bracket sama dengan kosong. Tapi kalau sama dengan kosong depan, kalau pelajar tak biasa kosong depan, buat kosong belakang, sama je. Okey, so dekat sini kita tekan calculator lah. Okey, mod equation. So tekan degree. A dia 3, B dia negatif 4, C dia ialah 1. So kita akan dapat X1 X 0.33. Tapi kita tak nak point Kalau untuk kuadratik kita nak pecahan. So kita dapat X sama dengan 1 dalam bracket X tolak 1. Lagi satu kita dapat X sama dengan 1/3. 1/3 tadi ya. Okey. So kalau dalam bracket 3 ni bawa ke depan lah. So 3x tolak 1. Okey. Jadi tadi kita dah dapat. Yang ni dah ada. Yang ni memang dah ada. Ni dah ada. Dah ada. Okey. So kita cari lagi satu. Ni ialah jawapan dia lah. Okey. X sama dengan 1/3. Satu lagi nilai punca. So ni ialah nilai dia. Okey, so kita tengok 3 markah. So 3 markah datang daripada mana? Seperti biasalah kalau persamaan kuadratik ni dalam bentuk am ni 1 markah. Okey, ada 2 bracket 1 markah dan jawapan akhir dia 1 markah. Okey, settle untuk soalan yang ke-6. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Okey, rajah 4 menunjukkan sukuan bulatan PRS. So, sukuan bulatan PRS. Okey, berpusat di R. So, ni pusat dia. Okey, dan segitiga bersudut tegak QRS. So, ni segitiga bersudut tegak. Okey, diberi panjang PR dan QR. Masing-masing 12 dan 9. So mana PR? PR kat sini. So dekat sini PR ni dia bagi pada kita 12. Okey, dan QR dia bagi 9. So kalau kat sini 9, automatik kat sini 3 lah. Okey, so settle yang ni. Dan kita kena tahu jejari dia sama. Jejari dia sama. Maksudnya PR ni sama dengan RS. So 12. Jejari dia sama. Okey, dengan menggunakan pi 22/7 hitung perimeter kawasan Belorek. Okey, perimeter kawasan Belorek. Maksudnya perimeter ni hasil tambah keliling dia lah. Okey, hasil tambah dekat sini. Okey, tambah 3 tambah dengan lilitan bulatan. So first kali kena cari dulu hypotenuse. Okey, so nak cari hypotenuse ni mudah Okey, kat sini 12, kat sini 9. So kalau kita nak cari A ni maksudnya A kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. So kita dapat 81 tambah 144. So kita puncakan dia semua sekali. So kita akan dapat 15 lah. Okey, jadi hypotenuse dia 15. Okey, settle untuk hypotenuse. Kita nak cari lilitan bulatan. So lilitan bulatan
Okey, kita nak cari lilitan bulatan tepi tu, kita tahu sudut dia 90 darjah. Okey, so lilitan bulatan sama dengan theta per 360 darab 2 darab pi darab dengan jejari dia. Jejari dia kat sini 12. So 12. Okey, theta ni 90. So cikgu masuk teruslah 90. Okey, so kita hanya perlu tekan calculator. So kita cari jawapan. 90 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab dengan 12. Okey, so kita dapat 18/6 per 7 ataupun 18.86. 18.86. So kat sini lilitan dia 18.86. Okey. So kita tengok soalan dia nak perimeter kawasan Blorek. Maksudnya 15 tambah 3 tambah dengan 18.86. So kita kira. So kawasan Blorek 15 tambah dengan 3 tambah dengan 18.86. So 18.86 tambah dengan 3 tambah dengan 15. So kita dapat 36.86. 36.86. Mudah sangat-sangat. Okey so settle untuk nombor 7. So berapa markah? 3 markah. So datang daripada mana 3 markah? Okey, first kali salah satulah sama ada 15 atau 18 ni. So akan dapat 1 markah, hasil tambah 1 markah dan jawapan akhir dia 1 markah. Okey, settle untuk soalan yang ke-7. Kita pergi kepada soalan yang ke-8. Jadual 2 menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka insurans hayat yang ditawarkan oleh syarikat insurans Prihatin. So dekat sini kita ada jadual lah kadar premium. Okay, Encik Adam berumur 32 tahun. Seorang perokok. So umur dia 32 tahun. Dekat sini dia lelaki dan seorang perokok lah. Okey. Dia mendapatkan pelindungan insurans hayat sebanyak 400,000. Okey, cari premium tahunan sebanyak dengan premium tahunan sebanyak 1,200 daripada syarikat insurans Prihatin. Cari W. So kita nak cari nilai W dekat sini. Okey, so first kali kalau untuk soalan premium ni formula diberi semasa periksa. So kita tengok formula. Okey, formula premium sama dengan nilai muka polisi per RMX darab premium per RMX. So kita tulis dulu formula premium sama dengan nilai muka polisi. Premium sama dengan nilai muka polisi bahagi dengan RMX. Okey, so darab dengan kadar premium per RMX. Okey, kadar premium per RMX. Okey, so sekarang ni kita tengok soalan. Dia dah bagi dah premium pada kita perlindungan insurans hayat sebanyak 400,000 dengan premium tahunan. Premium ni diukur dalam tahun. Okey, so yang ni tahun maksudnya yang ni tahun lah. Okey, kalau dia bagi bulan kena darab dengan setahun lah. Okey, so kita masuk dalam formula. 1,200 sama dengan nilai muka polisi dia 400,000. Okey, per RMX ni ialah nilai 1000 ni lah. Nilai 1000. Yang ni RMX. Okey, RMX. So 1000
Okey, darab dengan kadar premium. Kadar premium per RMX ni yang kita nak cari ni. Kadar premium dia berapa? So dekat sini W lah, W. Okey, so dapat soalan macam ni kita selesaikan seperti biasalah. Okey, kalau cikgu buang 3 kosong, kat sini buang 3 kosong. So yang tinggal 400 W 1200. Okey, so nak cari W 1200 bahagi dengan 400. Mudah. Okey, so W kita dapat, so 20 buang 12 bahagi 4, so kita dapat 3. Okey, so W dia ialah 3. So kita tengok dekat sini. 3 dekat sini, 3.0 lah. Okey, logik tak? Kat sini 2.9, kat sini 3, kat sini 3.08. So logik lah. Okey, yang ni just masuk dalam formula saja. Kalau dia nak bagi markah pun mudah. Formula dah ada, 1 markah, kita masuk je nilai dan jawapan akhir dia 1 markah. Okey, settle untuk soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Mengapa kadar premium semakin tinggi bagi seorang perokok? Kenapa kadar premium dia tinggi untuk perokok? So perokok ni lebih berisiko lah. Ni point dia. Soalan B, cikgu jawab dekat sini. Okey, perokok lebih berisiko mendapat penyakit lah. Mendapat penyakit dari berbanding bukan perokok. Okey, so settle untuk soalan macam ni mudah satu markah lah. Okey, settle. Soalan 8B. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-9. Okey, soalan yang ke-9 ni rajah 3 menunjukkan sebuah gabungan pepejal. Okey, gabungan pepejal yang terbentuk daripada cantuman sebuah kon dan hemisfer. Okey, diberi tinggi kon ialah 5 kali ganda jejari X. So tinggi kon, kalau cikgu lukis balik gambar kon secara tegak macam ni Okey, ni kon. So jejari dia ni, dia dah bagi jejari dia X. So tinggi kon ni 5 kali ganda. Bermakna 5X lah. 5 kali ganda jejari dia, so 5X. Ataupun gambar ni kat sini kat sini 5X. Okey. Tentukan isi padu gabungan pepejal itu ialah V sama dengan 7/3 pi X kuasa 3. So dekat sini kita nak buktikan dia. Gabungan dua pepejal ni dapat tak V sama dengan 7/3 pi X kuasa 3. Okey. First kali kita kena tahu formula lah. Hemisfera. Hemis plus dengan kon. Okey, so hemis formula dia. So hemisfer. So kalau kat sini kita ada sphere lah. Sfera 4/3 pi J kuasa 3. So kalau hemis maksudnya kalau kat sini 4/3 pi J kuasa 3 ni untuk sfera bulat Kalau separuh dengan dia 1/2 lah. So kita potong, so dapat 2. So 2/3 pi J kuasa 3 tambah dengan, okey, kita tengok lagi formula dia. Kon. So kon kita ada 1/3 pi J kuasa 2T. So 1/3 pi J kuasa 2T. Okey, hasil tambah 2 ni, adakah kita dapat jawapan dia 7/3 sama dengan 7/3 pi X kuasa 3. Dapat tak? Okey, first kali bila dapat macam ni, kita kena selesaikan dah. Okey, so cikgu masuk nilai dia. So pi ni, jawapan akhir ni, pi ni kita kena tinggal lah. Okey, kita hanya perlu masuk jejari saja. So dekat sini 2/3 pi, so jejari dia kita tahu X. Bermakna X kuasa 3.
So tambah dengan 1/3 pi jejari dia X kuasa 3, tinggi dia 5X. Okey, so kita settlekan yang ni lah. Okey, cikgu settlekan. So 2/3 pi X kuasa 3 tambah dengan, so kat sini 5X darab dengan X, 5X kuasa 4. Okey, X kuasa, sekejap ni X kuasa 2 X kuasa 2. So 5X darab X, so kita akan dapat 1/3 pi 5X kuasa 3. Okey, so 5 darab dengan 1, so kita akan dapat macam ni lah. Okey, 2/3 pi X kuasa 3 tambah dengan, so 5 darab 1/3, 1/3 pi X kuasa 3. So dekat sini 5 darab 1, 5. Okey, 5/3 Okey. So yang depan ni je lah kita tambah So kita tambah yang depan saja. Maksudnya kita tambah dekat sini. Sorry Mana? Okey, so 2/3 tambah dengan 5/3, so kita dapat 7/3. So pi ni sama Okey, pi X kuasa 3. So terbukti jawapan dia ni sama. Ni maksudnya pembuktian lah. Kita buktikan jawapan tu betul. Okey, markah dia biasanya kalau kita masuk nilai dia saja kita masuk nilai dia saja 1 markah. Dan bila kita dah dapat buktikan dia ni 1 markah. So 2 markah lah. Okey, settle untuk soalan nombor 9A. Kita pergi kepada 9B. Seterusnya dengan menggunakan V ni, volume ni 2515 1/3, hitung nilai X. So yang ni sama dengan nilai dia ni Okey, so cikgu tulis balik. V sama dengan 7/3 pi X kuasa 3. So V dia dah bagi 2515 1/3 sama dengan 7/3. So kena selesaikan lah sebab kita nak cari nilai X. So 7/3 darab dengan 22/7. So X kuasa 3. So dekat sini kita selesaikan dia. Kita just tekan calculator Okey, so cikgu tekan calculator. Ni 1/3 ni 0.33 lah. Maksudnya kita kira kat sini dulu 7/3. Okey, darab dengan 22/7. So kita dapat jawapan dia 71/3 ataupun 7.33. Okey. So 2515.33. Okey, bahagi dengan jawapan kita tadi. So kita akan dapat 342.99 ni. Okey, bermakna 343 lah. 343 sama dengan X kuasa 3. So X 3 buat datang sini. So punca kuasa 3. 343. So kita dapat jawapannya X. Mana punca kuasa 3? Okey, shift punca kuasa 3. So kita dapat jawapan dia 6.99 ataupun X tu ialah 7. Okey, so settle untuk soalan B. Okey, soalan B ni 2 markah. First kali bila kita masuk formula masuk saja nilai pada formula yang ada ni. Masuk saja nilai dah 1 markah dan jawapan akhir dia 1 markah. Okey, settle soalan yang ke-9. Kita pergi kepada soalan yang terakhir, soalan ke-10. Soalan 10, huraikan bentuk bagi lokus yang berikut. Okey, so dia minta kita huraikan. Okey, satu titik bergerak dengan jarak tetap dari satu garis lurus. Maksudnya satu titik bergerak dengan jarak tetap dari satu garis lurus. Okey, so kalau yang ni kita rujuk
nota locus dulu So locus, so ada 5 bentuk locus dekat sini. So dekat situ dikata satu titik. Maksudnya so yang cikgu nampak dekat sini locus bagi titik yang bergerak. Okey, locus bagi titik yang bergerak tetap dari satu garis. Ialah garis yang selari. Okey, maksudnya garis lari macam ni lah, garis lari. So jawapan dia dekat sini. Okey, kita tulis garis selari. So cikgu tulis garis selari. Okey, maksudnya nota dekat sini satu titik bergerak dengan jarak tetap dari satu garis tu ialah garis selari. So kita salin baliklah untuk dapat satu markah. Okey, yang ni pelajar boleh masuk grup cikgu untuk dapatkan nota locus ni. Nota locus 5 bentuk locus. So mudah saja So dalam channel cikgu ada share contoh-contoh dan latihan lah. Okey, just guna yang ni je. Okey, untuk jawab soalan. Okey, so settle untuk yang A. Okey, kita tengok soalan B. Rajah di ruang jawapan menunjukkan pelan lantai ruang dapur yang dilukis dengan skala 1:100. Okey, ruang dapur itu dibina dalam bentuk segi empat tepat. So, ruang dapur ni bentuk segi empat tepat macam ni lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok ruang dapur ini dibina dalam bentuk segi empat tepat A, B, C, D. Okey, encik kalong bercadang untuk, maksudnya dia nak letak smoke detector Okey, di ruang dapur tersebut. Okey, tentukan lokasi pengesan asap itu dengan melukis locus yang memenuhi syarat berikut. So kita nak tentukan lokasi pengesan asap tu, kita kena lukis locus lah. Okey, first kali locus pengesan asap berjarak 1 meter daripada dinding BC. Okey, maksudnya 1.5 daripada dinding BC. So daripada dinding BC ni kita buatlah satu garis macam ni. Ni 1.5. Ni untuk A lah. Untuk yang A ni. Okey, yang kedua locus pengesan asap. So yang ni cikgu guna warna hijau Locus pengesan asap berjarak 5 meter daripada perpenjuru B. So 5 meter dari perpenjuru B. So daripada perpenjuru ni kita ukur kat sini 5. So kita gariskan macam ni. Okey, so ni untuk jawapan B lah. Okey, dan last kali untuk yang B2, tandakan bulat pangkah pada persilangan. Okey, untuk menentukan kedudukan pengasap pengesan asap itu. So yang mana yang bersilang tu ialah jawapan dia. So yang ni jawapan dia. Okey, so untuk soalan ni dia 3 markah. Pertama locus ni lah. Ni 1 markah, locus yang kedua ni 1 markah, dan titik pertemuan dia, persilangan antara dua tu untuk letak smoke detector tu satu markah. Okey, so rasanya itu saja daripada cikgu. Cikgu harap video cikgu membantu. Okey, boleh like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.